So guys, finally Xiaomi Malaysia telah pun melancarkan Xiaomi 13 yang terbaru dan ini adalah kerjasama dengan Leica untuk smartphone kedua diorang lah. Sebelum ni kita ada Xiaomi 12S Ultra dengan Leica kamera dan untuk premium flagship yang seterusnya, Xiaomi 13 masih dapat kerjasama dengan Leica untuk bahagian kamera dia. Dalam video kali ini aku nak kongsikan apakah yang menarik dan juga kekurangan yang korang semua perlu tahu secara ringkas mengenai Xiaomi 13 yang terbaru, dan ini adalah antara model yang memang aku tunggu-tunggu jugalah sebab rekaan dia memang totally berubah daripada Xiaomi 12, Xiaomi 11, Xiaomi 10. So Xiaomi 13 ni adalah antara rekaan yang memang aku rasa mungkin ramai akan suka lah sebab shape dia dah berubah, rekaan kamera pun berubah. Yang pertama sekali adalah basic casing silikon yang korang just boleh pakai terus untuk cover smartphone korang, tapi aku prefer untuk dapatkan casing yang lebih berkualiti lah daripada yang biasa ni. Dan macam biasa still dapat lagi dengan plug pengecasan dengan kuasa 67W, USB-A punya port dan juga kabel USB-C to USB-A. So ini dia Xiaomi 13 yang berwarna hijau. Macam korang nampak yang rekaan ni memang dah totally berubah daripada Xiaomi 12 yang kita nampak sebelum ni. So Xiaomi 12 dia menggunakan rekaan jenis curve dekat belakang dan juga dekat bahagian panel screen. Tapi untuk Xiaomi 13 kali ni dia menggunakan rekaan yang jenis berkotak adalah macam iPhone ataupun macam Samsung Galaxy S23 series. Tapi apa yang paling berubah sekali sebenarnya adalah dia punya rekaan kamera tu. Kalau biasanya sebelum ni kita nampak yang rekaan kamera Xiaomi dia biasanya akan memanjang ke bawah kan, macam traffic sikit. Tapi kali ni dia orang menggunakan rekaan yang berbentuk petak dan juga sensor kamera diletakkan dekat sebelah sensor kamera. 1, 2, 3 dan juga ada chop Leica dekat bahagian bonggol kamera untuk Xiaomi 13 ni. So aku rasa rekaan Xiaomi 13 kali ni nampak lebih minimalis, premium, simple, very solid dekat tangan bila pegang macam ni. So untuk dia punya bahagian frame menggunakan aluminium dan belakang ni adalah back glass. Aku tak sure material back glass jenis apa, tapi aku difahamkan just macam glass biasa, but memang rasa solid untuk back panel dia. Dan perkara yang aku suka dengan back panel dia, kalau nak bandingkan dengan Samsung Galaxy S23 yang biasa, yang ni rasa tajam tau dekat bahagian tepi dan dia ada curve shape sikit dekat bahagian frame tepi, flat dekat bahagian belakang. Tapi untuk Xiaomi 13 ni, walaupun nampak macam flat dia punya surface belakang ni, tapi sebenarnya ada curve sikit 2.5D dekat bahagian hujung-hujung panel belakang ni sebenarnya. So lebih sedap untuk nak dipegang dan juga lebih rasa grip. Aku rasa feels antara ketiga-tiga smartphone ni, iPhone, Samsung dan juga Xiaomi punya feels pegang lagi sedap dan juga lagi rasa selesa lah kat tangan aku. Tak rasa tajam sangat tau tepi-tepi dia. Untuk bahagian bucu dia pun tak tajam. Kalau compare to Samsung ni memang rasa tajam bucu dia, tapi yang ni tidak. Dan saiz dia adalah 6.36 inci. Tapi actually berat dia berat sikit lah daripada Xiaomi 12 yang biasa. So dalam 180 something gram macam tu untuk Xiaomi 13 ni. And dia punya shape untuk bahagian panel screen pun memang very flat, tak ada curve dah macam Xiaomi 12. Tapi untuk yang versi Pro, iaitu 13 Pro, masih dengan curve display. Yang that one memang premium punya version lah. Yang ni dia version yang memang still premium, but korang dapat dengan harga yang lebih murah sikit berbanding dengan versi Pro. So kalau tengok balik harga untuk Xiaomi 12 last year, memang ada kenaikan sedikit saja, almost RM3,000. Tapi aku jangkakan memandangkan tak ada launch lagi dan aku pun tak tahu berapa harga sebab aku buat video sebelum launch, aku jangka mungkin harga dia mungkin akan sekitar 2,900 ke 3,000 ataupun mungkin akan naik sikit lah. So korang just boleh komen ataupun just tengok saja once dah launch rasmi di Malaysia nanti. Kalau korang semua perasan, flat display yang digunakan pada Xiaomi 13 kali ni adalah jenis flat yang memang nipis gila. Untuk bahagian bingkai keliling tu nampak sekata kat semua bahagian, tak tebal bawah, tak tebal atas, semua memang nampak ngam gila. So memang ni antara bezel yang ternipis untuk sebuah flat display pada smartphone untuk tahun ni. So kalau nak bandingkan dengan Samsung yang gunakan display flat dan nipis juga, aku rasa perbezaan dia tak ketara sangat. Tapi nampak yang Xiaomi punya bezel tu nipis sikit lah berbanding dengan Samsung Galaxy S23. Kalau nak bandingkan dengan iPhone 14 Pro Max ni pula, memang nampak jauh beza gila kot dia punya bingkai keliling tu. iPhone punya memang lebih tebal. Aku rasa macam 1.5 kali tebal lah berbanding dengan Xiaomi 13 punya bingkai dekat keliling tu. So obviously memang bingkai screen untuk Xiaomi 13 lagi nipis berbanding dengan iPhone 14 Pro Max. So apa yang membuatkan bingkai dia nipis, aku rasa ratio untuk display dia lebih besar lah. So korang dapat dalam 93% macam tu untuk display dekat bahagian screen Xiaomi 13 yang menggunakan panel jenis LTPO AMOLED E6 yang bersaiz 6.36 inci, ada HDR10+,
Dolby Vision dan ada juga Dolby Atmos. Untuk bahagian stereo speaker dia memang cukup padu gila kot. Aku dah try tadi. Bunyi sound speaker dia memang very wide. Korang dapat segala speaker yang memang cukup padu untuk phone yang bersaiz 6.36 inci ni. Untuk screen display pada Xiaomi 13 ni aku boleh katakan memang dia one of the best. Untuk harga dia memang korang akan dapat display yang cantik, vibrant dan juga smooth dengan fluid dia punya 120Hz yang akan berubah mengikut konten yang korang buka. So dia akan memberikan perkhidmatan bateri kat situ. So dia akan betulkan daripada 1Hz sampailah 120Hz. Korang just boleh enable atau disable je. Itu adalah antara kelebihan display yang korang boleh dapatkan dengan Xiaomi 13 terbaru ni, dengan flat display, bukan lagi curve display macam Xiaomi 12. So ini adalah antara pilihan yang memang aku tunggu-tunggu daripada dulu lagi, iaitu untuk yang model biasa ni korang dapat flat. Untuk yang Pro model, korang dapat yang curve display. So kalau tak suka yang curve, boleh beli yang flat untuk Xiaomi 13 ni biasa ni, sebab dia gunakan chip yang sama je macam Xiaomi 13 Pro, iaitu Snapdragon 8 Gen 2. So memang chip yang super powerful dan aku difahamkan yang Xiaomi dah test untuk chip terbaru pada phone ni untuk pastikan dah tak ada masalah overheat macam yang berlaku pada Xiaomi 12 masa Snapdragon 8 Gen 1 dulu. Dan ada juga cooling system untuk pastikan yang smartphone ni tak overheat dan juga boleh maintain kepanasan tu. Aku akan cuba sendiri nanti untuk buat dalam next full review Xiaomi 13 dan juga Xiaomi 13 Pro nanti. Kapasiti pada smartphone ni memang tak ada upgrade, just sama je macam Xiaomi 12, iaitu 4500 mAh dan juga ada fast charging 67W yang dia bagi sekali dalam kotak jualan dia. Dan back panel dia memang nampak ada kesan cat jari dah, memang very obvious. Dan aku tak faham kenapa Xiaomi Malaysia tak nak bawa masuk yang warna biru dan juga surface material leather tu. Aku rasa that one lebih nampak premium dan juga feels lagi sedap kot. Yang ni dia gunakan back glass tau. So aku harap kalau Xiaomi Malaysia bawa masuk yang warna biru tu, aku rasa lagi nice lah. Xiaomi 13 ni pun dah memang siap dengan MIUI yang paling latest, iaitu MIUI 14 dan juga berdasarkan Android 13. So far aku tak banyak nak cakap ataupun nak ulas lagi tentang MIUI yang terbaru ni sebab aku baru je hands on smartphone ni. Tapi aku akan cuba tengok dan juga test apakah pembaharuan yang Xiaomi lakukan pada versi global punya MIUI 14 ni. Smartphone ni menggunakan 3 kamera dan ada kerjasama dengan Leica. Ada yang tertanya juga, apakah yang membuatkan smartphone ni kamera dia bagus kalau ada kerjasama dengan Leica? So ada beberapa perkara yang korang semua kena tahu. So ada smartphone yang dia letak chop kerjasama dengan brand yang famous untuk kamera macam Hasselblad, apa lagi, Zeiss apa semua, dan just chop saja. Tak ada software integration ataupun kelebihan pada bahagian filter. Macam Hasselblad dengan OnePlus, aku nampak macam lebih kepada image processing lah. Untuk Vivo dengan Zeiss, image processing ada, software integration untuk filter pun ada. So kat situ memang very obvious lah. Dan untuk Leica pada 12S Ultra sama jugalah macam Vivo. Untuk Xiaomi 13 ni, aku rasa dia lebih kurang macam Xiaomi 12S Ultra. Sebab kalau korang buka dekat bahagian kamera, dekat atas ni ada pilihan untuk Leica Vibrant ataupun Leica Authentic. So Leica Authentic ni color dia nampak lebih accurate ataupun true to life color lah. Manakala untuk bahagian filter, kalau korang tekan kat bahagian tepi ni, ada beberapa pilihan Leica punya filter. Yang pertama Leica VIV, Leica N80, Leica BW N80 dan juga Leica BWHC kat sini. So itu antara filter yang korang boleh adjust untuk Leica punya software integration dengan apps kamera Xiaomi 13 ni. Dan untuk bahagian video actually korang boleh rakam dengan 4K 10-bit HDR Dolby Vision. Just boleh enable dan juga disable dekat bahagian setting ni saja. So dia akan keluar Dolby Vision kat sini. Cuma kalau kita bertukar kepada mode ultra wide, dia akan hilang lah. Tapi kalau korang guna yang ultra wide ataupun telefoto sampai 3.2x, dia still akan gunakan format 10-bit HDR Dolby Vision. So format dia kat sini korang boleh nampak akan bertukar kepada 4K 60fps. So kalau kita bertukar kepada 30, yes masih sama, boleh rakam Dolby Vision. Kalau 8K tak boleh. So dia limit sampai 4K 60fps sajalah untuk Dolby Vision 10-bit HDR. So apa yang memberikan kelebihan pada videografi untuk 10-bit HDR ni adalah color dia akan lebih nampak vibrant, and dia punya kecantikan tu akan lebih menyelahkan lagi video yang korang rakam menggunakan Dolby Vision 10-bit HDR ni lah. So itu antara kelebihan untuk bahagian videografi. Dan juga ada Hyper OIS untuk stabilization yang korang boleh enable dekat bahagian atas ni. So ada yang steady video, ada yang
Steady Video Pro. Ini paling stable sekali lah. Untuk selfie kamera dia tak ada video 4K punya format tau. Dia limit sampai 1080p saja. So ini antara kekurangan yang aku nampak paling jelas lah untuk bahagian selfie kamera dia. So biasanya phone flagship sepatutnya paling minimum 4K 30 ataupun 4K 60 lah untuk video selfie. Tapi 1080p aku rasa macam tak sepatutnya lah Xiaomi buat pada phone flagship untuk tahun ni. So itu mungkin salah satu kekurangan untuk orang macam aku yang memang all the way shoot 4K walaupun selfie kamera dia. Dan aku tak banyak nak ulas antara gambar yang dihasilkan daripada kamera untuk Xiaomi 13 ni memang korang akan dapat gambar yang cantik, vibrant dan juga kawalan dynamic range yang memang cun gila bagi aku, tak over sangat and tak over saturate sangat. Dia just nice lah color yang dihasilkan daripada kamera Xiaomi 13 ni. So ini adalah antara gambar yang aku cuba ambil menggunakan kamera Leica untuk Xiaomi 13 ni. So guys, aku rasa itu saja sedikit sebanyak first impression aku tentang Xiaomi 13 yang terbaru ni. So far memang sedap untuk nak dipegang sebab rasa solid dan juga tak tajam sangat untuk aluminium frame dekat bucu-bucu ni. And back panel dia pun tak fully flat. Dia ada 2.5D curve sikit dekat bahagian hujung ni membuatkan rasa selesa dekat tapak tangan. Walaupun guna satu tangan macam ni. So dia rasa very grip dan juga solid lah. Firm lah smartphone ni, dia kukuh gila kot. Aku rasa mungkin kalau Xiaomi bagi colour leather ataupun warna biru tu mungkin lagi best lah untuk pasaran Malaysia kan. Tapi ini warna hijau. So hijau dia pun a bit different sikit. Dia macam ada hijau macam OnePlus 11 tapi yang ni dia macam pastel colour lah bagi aku. And bonggol dia pun tak berapa nak tebal sangat dan ada curve shape dekat bahagian bucu-bucu. Dia tak fully flat ataupun fully tajam macam typical bonggol Camry yang biasa korang nampak lah. And dia tak apa-apa nak tebal sangat. Just nice lah bagi aku untuk rekaan dan juga shape yang dah lebih matang lah bagi aku untuk Xiaomi 13. Kalau nak compare to Xiaomi yang sebelumnya, aku rasa aku suka dengan rekaan baru untuk Xiaomi 13 ni. But kalau nak bandingkan dengan versi Pro, aku rasa aku prefer yang Xiaomi 13 lah kot. Sebab dia bagi the same performance Snapdragon Gen 2 and powerful enough untuk korang nak main game apa semua. Flat display E6 AMOLED yang memang super cantik lah bagi aku. And good enough lah bagi sebuah phone flagship dengan 3 kamera macam ni. Cuma kalau korang nak the best camera mungkin versi Pro lah. Tapi yang tu harga dia akan lebih mahal. Size dia pun tak besar sangat, tak kecil sangat. 6.36 inci je. So aku rasa memang sedap lah untuk gunakan Xiaomi 13 ni compare to versi Pro tu. Itu saja sedikit sebanyak tentang first impression aku untuk Xiaomi 13. Korang just boleh kongsikan pendapat korang dekat komen. Terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Dan sampai jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye. Xiaomi 13. Best lah smartphone ni.